Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Umpama saudara lalu keluarga saudara gilai banakan. Terima kasih Datuk Krishnamurti selaku pengurusi majlis, yang berbahagia, yang Pertua Majlis Perbandaran Selayang, Wakil Pejabat Tanah dan Daerah, pegawai, tugas-tugas ataupun penyelaras bagi komuniti dan perhubungan kaum pejabat besar yang berhormat Wabi Gunaraj, Ahli Dewan Negeri kawasan Sentosa, yang berusaha saudara BS Maniam ataupun B Subramaniam selaku pengurusi Persatuan Penduduk Indian Settlement, saudara Apu ataupun saudara Birya Rahman, anak lelaki Rahman, Ketua Komuniti Masyarakat India Dun Sungai Tua dan Gombak, yang kita raikan semua petugas-petugas, penduduk-penduduk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa sangat gembira dapat bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Sebenarnya pada hari ini hampir seharian, bermula jam sekitar 9.30-10 pagi tadi, saya bersama dengan rakan-rakan berkunjung di rumah-rumah masyarakat Tionghoa di negeri Selangor, khususnya di dalam Parlimen Gombak, untuk kita sama-sama meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Dan kebetulan petang ini saudara Birya Rahman ataupun Apu ingin penganjuran program Pongal yang dianjurkan sempadan mengingati musim menuai yang biasa diraihkan oleh masyarakat di India, terutamanya di kawasan Tamil Nadu dan kawasan sekitarnya. Dan malam sebelum ini, di beberapa program yang lain, saya bersama dengan program di masjid di Surau dengan komuniti dan masyarakat di sekitar negeri Selangor. Dan tiap-tiap tahun sebenarnya semenjak 2008 kita telah membiasakan diri. Musim Deepawali saya tak pernah miss datang rumah saudara Birya. Mungkin ada satu kali, dua kali miss masa PKP. Tapi masa sebelum ini saya akan tetap hadir. Masa Tahun Baru Cina saya akan datang rumah Acai, rumah Alian. Masa sambutan Hari Raya Aidilfitri, saya akan datang ke rumah kawan-kawan kita, betul-betul kampung, ahli-ahli majlis yang berbangsa Melayu dan orang Islam. Dan ia turut dihadiri oleh semua. Macam tadi ketika sambutan ke rumah kawan-kawan seperti rumah Acai, ramai ketua-ketua kampung yang ikut sama, ramai penyelaras-penyelaras yang ikut sama walaupun orang Melayu. Ketika sambutan di Deepawali, begitulah juga kita anjurkan lawatan rumah-rumah pemimpin-pemimpin, dan kita dapat anjurkan bersama-sama. Dan ia menunjukkan begitu baiknya keharmonian dan perpaduan di dalam negeri Selangor, di Gombak ini bersama-sama. Kerana apa? Kerana semenjak daripada 2008, dasar kita, polisi kita adalah berdasarkan kepada keperluan kepada masyarakat, keperluan kepada penduduk-penduduk. Kalau keperluan itu nampak lebih kepada orang Islam untuk pendidikan mereka, untuk sekolah, untuk masjid, sudah pasti kita berikan. Tapi kalau keperluannya itu adalah untuk rumah-rumah ibadah bukan Islam. Tadi sebelum saya datang ke sini, ashram yang berdekatan dengan Kuil Batu Cave, yang namanya Divine Knowledge Ashram yang berdekatan dengan sini, Divine Life Society yang berdekatan dengan sini, baru ingin memohon masalah isu tanah mereka. Dan kerajaan negeri di bawah Exco Tanah sedang menilai untuk bagi nominal untuk Divine Life Society yang memberi manfaat kepada ribuan orang dan ratusan orang dengan program-program kebajikan, latihan dan sebagainya. Itulah yang saya buktikan dan saya sebutkan, bahawa polisi kita adalah untuk menjaga keharmonian dan muafakat dan juga perpaduan dalam rakyat, bukan melebihkan mana-mana kaum, sebaliknya based on needs.
ataupun berdasarkan kepada keperluan-keperluan yang ada dekat masyarakat dan penduduk-penduduk di sini. Sebab itu 2-3 hari ini saya dapat lihat ada orang yang berangan-angan nak ambil Selangor. Tetapi orang-orang ini berbahaya kerana mereka mengamalkan politik yang ekstrim. Mereka hanya menjadikan perpaduan kaum itu hanya untuk tambah undi. Tetapi hati mereka itu adalah jiwa yang resis. Buktinya telah ada. Kenyataan-kenyataan mereka, tindakan-tindakan mereka, termasuk ketika pilihan raya yang lepas, yang tidak langsung sesuai untuk Malaysia. Kerana mereka ini pernah jadi partner kita pun. Tetapi ketika mereka menjadi partner, kita minta dia untuk jaga keharmonian, kembangkan di masjid dan di surau. Tetapi yang disemai ialah kebencian. Yang disemai ialah ketakutan antara satu sama lain. Kalau dia ada pun kelab-kelab penyokong, hanya untuk sebagai token, bukan hanya untuk sebagai satu masyarakat. Ini sangat problematik dalam negara kita Malaysia, dan lebih-lebih lagi di negeri kita, negeri Selangor. Kerana di negeri Selangor bukan kita hanya ada masyarakat Cina, India dan juga Melayu. Ada orang Melayu, orang Islam, ada orang Hindu, ada Kristian, ada Buddha. Tetapi juga kita ada masyarakat Bumi Putra, Sabah, Sarawak yang menjadikan Selangor sebagai tempat tinggal mereka. Kita juga jadikan di kalangan masyarakat ini yang tinggal dan menginap dalam negeri kita untuk bersama-sama mencari rezeki. Sebab itu Selangor ini kena meraihkan semua. Tetapi di dalam perlembagaan kita kena pertahankan. Sebab itu 2-3 hari ini dia bakar macam-macam isu, termasuk rasa nak ambil alih Selangor. Tapi saya percaya, sebagaimana keputusan kita dalam pilihan raya yang lepas, bahawa PH menang 16 kerusi, meninggalkan lawan-lawan kita. Daripada 22 kerusi, 16 kerusi dimenangi oleh PH, termasuk di Parlimen Gombak. Dan saya ingin ucap terima kasih kepada orang-orang Sungai Ter, khususnya kawasan India Settlement, yang memberikan sokongan kerana rekod dan prestasi kita. Bukannya permainan sentimen dan kemarahan. Rekod dan prestasi. Ada mula yang menyerang, kononnya air kita tak selesai, tetapi tak nak compare dengan negeri yang mereka jaga. Jauh panggang dari api. Ketika menteri mereka, menteri federal pun tak boleh buat apa-apa. Sedangkan di negeri Selangor banyak kemajuan tentang masalah air ini dapat kita atasi, walaupun kita hanya mengambil masa 4-5 tahun kerana berbincang dengan kerajaan federal yang terlalu lama. Sebab itu kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, kita bukan tak mahu lakukan dengan segera, tetapi kita harus ikut rule and regulations. Kita kena ikut dasar dan juga polisinya. Saya ambil contoh. Sebenarnya bulan 8 yang lepas kita sudah nak mulakan untuk infrastruktur. Tetapi bila kita lihat, rupanya infrastruktur di kawasan India Settlement ini sudah naik. Dulu kita anggarkan 1 hingga 2.5 juta. Tapi baru-baru ini pihak pejabat tanah sudah membuat anggaran baru, ukurannya kita akan mula selewat-lewatnya bulan 3 nanti. Kerana kita sudah siapkan dana, plan dan segalanya, dan sebanyak 5 juta ringgit Malaysia juga telah kita peruntukkan untuk menaik taraf infrastruktur di kawasan India Settlement bagi memberikan peralihan di sini. Tetapi semua kena bekerjasama, sebab ia akan melibatkan perobohan rumah. Rumah-rumah yang sedia ada terpaksa kita robohkan kerana kita nak susun mereka ikut lokasi-lokasi. Dan kalau tidak ada kerjasama itu, kita tak boleh buat. Walaupun saya tahu Saudara Maniam atau WS Maniam telah menyediakan surat akuan di kalangan penduduk-penduduk untuk membenarkan rumah mereka diroboh dan digerakkan kerana kita nak bina infrastruktur yang baik.
Yang kedua, saya juga baru penting dengan ICU. Dulu ICU ni di bawah ahli parlimen yang lama dan dulu di bawah yang lain berjanji macam-macam. Dan saya lihat memang ada datanya, tetapi tak pernah diturunkan. Cuma kali ini kita dah bermesyuarat, kita dah tetapkan kita kena securekan dalam 400,000 untuk naik taraf dewan ini. Sebelum ni kita minta MDI, tapi sudah ada peruntukannya peringkat federal. Sekali lagi bulan 2 nanti kita akan mula tender out projek untuk kita tinggikan dewan ini atau naik tarafkan dewan ini bagi kemudahan penduduk-penduduk dan masyarakat yang ada di kawasan Indian Settlement. Jadi kawan-kawan dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, memang kadang-kadang penyelesaian kita itu tidaklah secepat mungkin. Tetapi kadang-kadang kita terpaksa mengambil masa. Kenapa mengambil masa? Kerana ada beberapa faktor lah. Antaranya faktor pandemik, faktor ekonomi, faktor pendudukan keuangan. Ada juga faktornya adalah faktor regulation. Dewan ni sebagai contoh, kita kena clearkan jadi hak milik tanah kerajaan. Kalau tidak, ia tak boleh dibangunkan. Sebab apa tak boleh bangunkan? Sebab kalau kita tidak bangunkan, ia akan kita bangunkan di tanah hak milik, ia tidak menjadi milik kepada orang-orang tertentu, milik kerajaan atau milik publik, sebaliknya kepada milik pemilik tanah. Ini tak sesuai. Dulu-dulu boleh buat dewan, buat gelanggang di tanah hak milik orang. Tetapi akhirnya gelanggang itu, dewan itu jadi milik individu, jadi milik parti. Kita tak mahu ini kena jadi dewan milik rakyat. Dan sebab itu kita nak ia dilaksanakan dengan baik, dan ia adalah dengan semangat baru. Lebih-lebih lagi sekarang ni ada semangat kerajaan perpaduan di peringkat Putrajaya. Saya jumpa rata-rata orang, ramai orang, kecuali orang politik yang cemburu, mereka kata ini adalah satu keputusan yang baik. Kenapa? Kerana sudah 2-3 tahun kerajaan kita uncertain. Di depan mereka duduk sama-sama, di belakang mau mereka tikam sama-sama. Itu yang jadi Perdana Menteri tukar 2-3 kali. Itu yang jadi siapa nak tekan button, nak ugut sana ugut sini. Dan inilah orang-orang yang kononnya nak ambil alih Selangor. Kononnya mereka nak bawa kemakmuran, nak bawa kestabilan. Tetapi track mereka, sejarah mereka ialah menimbulkan kekacauan politik, menimbulkan ketidakstabilan politik, menimbulkan kekacauan hingga pelabur-pelabur rasa bimbang, hingga orang melihat kita sebagai laughing stock, sebagai bahan jedaka di seluruh dunia. Mereka-mereka ini kita tidak wajar berikan tanggungjawab, kerana negeri ini perlukan kestabilan, negeri ini terus aman dan makmur. Dan langkah yang kita ambil selepas tahun 2020, walaupun saya dipujuk untuk ikut mereka, saya kekal setia, kerana saya tahu kepentingan rakyat dan juga kestabilan negeri jauh lebih penting daripada cita-cita politik dan kepentingan pribadi semata-mata. Sebab itu saya percaya dengan orang Selangor, kita percaya dengan rakyat dan penduduk Selangor yang boleh meneruskan mandat kepada kita dan memberikan sokongan, dan juga memberikan sokongan yang tanpa berbelah bagi. Kerana kita ada track record, kita ada contoh, dan kita telah buktikan. It's not perfect, tetapi saya rasa kalau compare dengan negeri lain, saya percayalah kita masih lagi terbaik daripada segi pengelolaan, daripada segi keberkesanan, daripada segi integriti, daripada segi jaga kemakmuran dan pentingkan rakyat, berbanding daripada pihak-pihak yang ada angan-angan ataupun bercita-cita nak ambil negeri ini. Yang dia nampak negeri ini kaya, tapi saya nampak negeri ini bukan masalah ia kaya saja. Negeri ini juga penuh dengan manusia yang perlu dijaga, yang perlu difahami, dan ia tidak boleh diberikan kepada mereka yang ekstrim, yang rasis, yang bersikap perkauman melulu, dan juga akhirnya menyebabkan kestabilan dan corak politik dalam negeri kita akan terganggu. Sebab itu sempena dengan perayaan Pongal, di saat kita bersyukur dengan hasil, dengan kekayaan,
dengan kemakmuran. Marilah kita berfikir untuk masa depan kita. Marilah kita berfikir untuk masa hadapan kita, dalam memastikan negeri kita, negara kita kekal baik. Apa perubahan yang kita telah gerakkan akan mampu menjana pembangunan dan kemajuan di dalam negeri kita, dan tidak mudah-mudah memberikan peluang kepada mereka yang menggunakan sentimen dan kemarahan untuk membakarkan ketakutan dan seterusnya, menyebabkan kita lahir di sebuah negeri yang curiga, bukan atas trust dan kepercayaan, bukan atas kepercayaan dan keyakinan, sebaliknya atas rasa kecurigaan. Kecurigaan yang berterusan itu akhirnya menyebabkan kita terpisah. Cukuplah kita bergaduh selama ini, puaslah kita melihat perpecahan di sana sini. Saya rasa di Selangor kita tidak boleh ada keadaan itu, kerana Selangor kena terus dibangunkan, Selangor kena terus dimajukan dengan kestabilan dan kemakmuran, dengan formula perpaduan yang ada pada kerajaan, persekutuan dan sebagainya. Ada juga yang bercakap kononnya kita tidak jujur kerana kita bekerjasama dengan BN. Ada juga yang kata BN tak jujur sebab bekerjasama dengan PH, walaupun berjanji ataupun mengatakan tidak bekerjasama. Ya, kita tak bekerjasama ketika pilihan raya? Memang tidak. Tetapi lepas pilihan raya kita perlu kerjasama. Kalau tidak, tidak ada stability. Yang tuduh kita di BN ni, mereka dulu nak kerjasama dengan BN dan telah terbukti bekerjasama dengan BN. Cuma semasa mereka bekerjasama, mereka menjadi rakan kongsi yang tidak jujur. Dia tikam kawan dia, dia jatuhkan kawan dia. Ini tak boleh. Kejujuran yang tidak ada pada kumpulan seperti ini, yang opportunis seperti ini, sebenarnya sangat bahaya untuk negara kita, untuk komuniti kita, untuk masyarakat kita. Kerana bagi mereka tidak ada kebertanggungjawaban. Bagi mereka ialah kepentingan politik semata. Bagi mereka adalah kejayaan dapat jadi PM, jadi menteri semata, tanpa fikirkan long term dan apa yang patut terjadi dalam negara dan negeri kita. Jadi dengan semangat kesyukuran kita meraihkan Ponggel ini, saya percaya kita boleh teruskan kestabilan kemakmuran, tolak ekstremisme, tolak mereka yang memecah belah. Sebaliknya kita bersatu padu, mengumpulkan kekuatan dalam negeri kita untuk bersama-sama kita tinggalkan benda yang buruk, kita maju dan pilih benda yang baik, kita lupakan persengketaan dan pemusuhan, dan kita terus ke hadapan demi memulihkan negara kita dan bina negeri dan negara kita bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Nandri. Vanakkam.
Gracias.